Okey, kita nak teruskan perkongsian ini antara perkongsian yang sangat menarik juga, terutama di musim PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dan pastinya ketika musim hari raya juga, musim perayaan, ianya satu servis ataupun isu yang kerap menjadi bualan, iaitu sebenarnya pada penghantaran, kadang-kadang barang tak sampai, barang tertinggal, barang berada dalam kondisi yang agak kurang menyenangkan. Tapi sebagai pengguna, antara yang kerap diberikan juga adalah berkenaan dengan charge cash on delivery ataupun COD ni, charge penghantaran yang dikatakan agak melampau. Untuk itu, kita ingin bersama dengan individu yang bertanggungjawab juga untuk memperjuangkan hak pengguna. Itu yang berada bersama dengan kami di talian panggilan video ini adalah Encik Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur ataupun PKP. Menarik juga nama singkatan ni. PKP, Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Encik Samsudin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih yang pertama akan sudi bersama kami. Selamat Hari Raya juga kita ucapkan. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Maaf Zahid dan Batin. Maaf Zahid dan Batin. InsyaAllah mungkin Encik Samsudin sebagai permulaannya charge COD ni ataupun penghantaran ini, sebenarnya bagaimana dan apa kadar yang berpatutan yang sepatutnya perlu diterima, dikenakan oleh penghantar dan dibayar oleh pengguna? Sebenarnya kalau kita cakap pasal charge COD ni, kita belum ada satu harga standard yang ditentukan oleh kementerian ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Okey. Berkenaan dengan penghantaran itu, apa yang kita boleh sarankan kepada, mungkin kalau kita nampak permintaan penghantaran itu tinggi sekarang. Betul? So, saya mungkin misalkan kementerian dah sampai masa untuk melihat kadar-kadar charge yang sepatutnya dia dikenakan. Bukan dikenakan mengikut sesuka hati. So, saya rasa sekarang ni saya dapat tahu charge yang dikenakan antara 80 sen hingga RM1 lebih untuk setiap kilometer. Betul. Kalau dikira kan, kadang-kadang kos penghantaran tu melebihi daripada harga barang tu sendiri. Betul. Dan pastinya itu diperlukan satu manual lah kepada pengguna, Encik Samsudin. Sebenarnya buat masa sekarang, ya, kalau untuk akan datang dia perlukan satu standard ataupun garis panduan charge tersebutlah. Okey, sekiranya berlaku perkara sebegitu, sebab sekarang pun ada juga yang menggunakan perkhidmatan penghantaran ini secara standard, ada yang telah pun diberikan guideline oleh aplikasi tersebut, tapi ada juga yang melakukan secara persendirian. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai pengguna sekiranya berdepan dengan situasi sebegini? Seperti yang Encik Samsudin katakan, ada charge penghantaran lebih mahal daripada harga barang tersebut. Jadi apa saluran mana yang boleh kita pergi untuk mengadu perkara ini? Sebenarnya kalau kita nak mengadu, kita nak mengadu apa? Sebab apa dia tak ada satu guideline sebenarnya. Okey. So dekat sini saya akan balik semula kepada willing seller and willing buyer. Okay. So kuasa membeli itu perlu balik kepada pengguna. Saya kata pengguna sendiri perlu menentukan. Kalau anda kata kos penghantaran itu terlalu mahal, so pada saya tidak adil untuk pengguna saja yang menanggung. So sepatutnya penjual juga mengambil tanggungjawab untuk mengurangkan kos penghantaran. Iaitu penjual ni mungkin dia boleh lantik penghantar-penghantar yang mana boleh bagi harga lebih rendah untuk barang itu sampai kepada pengguna. So dalam hal ni saya juga melihat sepatutnya penjual juga menanggung sebahagian kos penghantaran tersebut. Tak boleh diletak kepada pembeli sahaja kerana keuntungan itu tetap kepada penjual. Okey, baik. Ini juga satu kolaborasi yang baik. Tetapi dari sudut orang tengah itu, Cik Samsudin, kepada yang menghantar itu ataupun tukang penghantar ini, apa pertimbangan yang mereka perlu berikan sebelum mengenakan suatu charge tersebut? Okey, of course lah mereka ni kalau boleh nak lagi tinggi kan. Yeah. Pasal benda tu satu yang menguntungkan dan mereka menganggap itu sebagai satu kerjaya. Okey. Tetapi pada saya kalau kos penghantaran itu sampai 80 sen satu kilometer ataupun RM1 lebih, terlalu tinggi sangat. So, kalau dia perlu menghantar, kalau dia kata barang tu, kalau contohnya makanan lah kalau kita katakan. Makanan, masa PKP ramai order makanan ni. Betul. So, kalau makanan tu harga RM5, kos penghantaran tu pula mungkin RM10 ataupun RM15, saya rasa terlalu tinggi sangat. Ya. So pada saya tetap akan balik kepada penjual tadi. Penjual tu perlu memikul tanggungjawab bersama. Okey, baik. Ini satu perkembangan juga berkenaan dengan COD yang dikatakan ini. Tetapi, okey, step pertama ataupun langkah pertama sekiranya kita sebagai pengguna berdepan dengan situasi ini. Okey, kalau menurut Cik Samsudin adalah untuk berkolaborasi dengan penjual. Tetapi sekiranya penjual
memang mereka memikirkan perniagaan mereka sahaja, tukang hantar juga memikirkan servis yang mereka lakukan. Tapi langkah pertama yang perlu kita lakukan, sama ada kita terus tidak memesan barang yang ingin dibeli tersebut atau kita nego, tawar-menawar bersama dengan penghantar? Okey. Pertama sekali saya ingin tekankan, pengguna harus faham tentang kuasa pengguna. Okey. Gunakan kuasa pengguna di sini. Okey, yang pertama sekali apabila penjual itu mengiklankan produk mereka, pastikan dalam iklan itu tertulis juga berapa caj pengantaran per kilometer. So dekat situ pengguna boleh membuat perbandingan. Penjual manakah yang menawarkan kos pengantaran yang paling murah sekali. Okey, untuk mendapatkan kos pengantaran yang murah tadi itu, penjual tadi juga akan memilih siapakah yang boleh hantar dengan lebih murah. So dekat situ tu akan berlakulah persaingan yang sihat, maka pengantar-pengantar ni akan mula menawarkan harga yang lebih murah. Kerana penjual-penjual juga ingin mencari yang mana yang lebih murah. So, sebab tu saya rasa kuasa pengguna tu boleh digunakan dekat sini. Kerana dalam situasi ini, pembeli tadi itu juga adalah pengguna, penjual itu juga sebenarnya adalah pengguna. Kerana penjual itu akan menggunakan khidmat kos pengantaran tadi itu. Okey, baik. Ya, saya. Okey, baik. Melihat kepada situasi ini, sebab apa yang dibentangkan sebentar tadi masih lagi belum ada satu panduan secara standard yang dibentangkan ataupun digariskan oleh pihak kerajaan dan kementerian. Tapi sekiranya diberi peluang, apa yang pihak Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur terutamanya yang boleh mencadangkan kepada pihak berkuasa, pihak autoriti untuk membuat satu garis panduan berkenaan dengan COD ni ataupun penghantaran ini? Saya nampak kementerian yang paling tepat boleh kawal perkara ini adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KP dan HCP. Mungkin perlu ada satu charge standard dan juga pengantar-pengantar barangan ini juga perlu didaftarkan. Perlu didaftarkan seperti mempunyai satu kad permit khas ke atau sebagainya untuk kita kawal mereka supaya tidak membuat COD cekik darah seperti tajuk kita pagi ni. So, saya rasa perlu ada satu langkah segera kerana sekarang kerajaan pun menggalakkan pembelian atas talian. So, untuk mendukung atas matlamat kerajaan ni, kita perlu ada satu standard ataupun charge yang sepatutnya dikenakan terhadap pengguna, iaitu sama ada penjual ataupun pembeli. So tak boleh letak harga sesuka hati. Kalau nak, dia kata kalau perlukan pengantaran ada banyak ni. Itu maksudnya harga yang kita tak boleh nak runding. Maksudnya telah ditetapkan oleh mereka. So dekat sini juga saya ingin menekankan juga satu lagi, pengguna, saya akan berbalik kepada kuasa pembeli tadi. Yang penting pertama sekali pengguna jangan merasakan sampai tiada pilihan. Kerana pengguna sentiasa ada pilihan di tangan mereka. So sekiranya mereka merasakan barang itu bukan keperluan. Bukan keperluan, hanya sekadar kemahuan. So boleh elakkan dahulu sebenarnya. Ataupun boleh cari yang lain siapa yang boleh mengantar dengan lebih murah. Ataupun tak perlukan barang itu dengan segera. Selalunya COD cekik darah ni adalah yang menyebabkan barang-barang yang perlu dihantar dengan segera. Dan itu pastinya antara pilihan jugalah. Tetapi saya sangat tertarik dengan mesej yang disampaikan bahawa pengguna perlu menggunakan kuasa pengguna dan pengguna sentiasa mempunyai pilihan. Betul Cik Samsudin? Pengguna sentiasa ada pilihan kerana pilihan juga adalah salah satu kuasa hak pengguna. Baik, sangat menarik, sangat jelas mesej yang disampaikan. Terima kasih banyak kepada Encik Samsudin Mohamad Fauzi yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. PKP ni PKP Persatuan Keselamatan Pengguna, bukan Perintah Kawalan Pergerakan. Sebab itu hari ini PKP jadi popular kot. Sebab nama kami digunakan. Dan terus saja bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak. Selamat Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama kita. Baik. Itu antara mesej yang perlu diambil kira kerana ialah sekarang ni memang musim dan permintaan yang sangat tinggi kepada segala jenis barang penghantaran. Kalau boleh mana-mana kedai sekalipun, walaupun kedai tersebut hanya berada di depan rumah saja, tapi kita mahu khidmat penghantaran itu dan pastinya kuasa pengguna perlu dilakukan kerana pengguna sentiasa punya pilihan. Wow, dah macam program lain dah ni, macam Suara Konsumer dah ni, okey?